Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, pada pagi ini kita sekali lagi dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang prinsip-prinsip keimanan yang boleh kita ambil daripada kisah para sahabat, generasi para sahabat yang telah menunjukkan kepada kita akan nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pastilah mereka adalah golongan yang paling utama untuk dicontohi, kerana para sahabat adalah generasi yang terbaik dari umat Islam, sebagaimana yang diperakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita berbincang tentang kisah taubat dua orang sahabat yang bernama Ma'iz bin Malik dan juga Imra'ah Ghamidiyah, seorang wanita dari Ghamidiyah, kabilah Ghamidiyah, yang bertaubat dengan taubat yang kira-kira Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kalaulah taubatnya dibahagikan kepada sekalian umat, nescaya cukup taubat itu untuk semua umat. Besarnya nilai taubat Ma'iz bin Malik. Dan kita nyatakan juga tentang keistimewaan taubat, syaratnya, dan juga perkara-perkara yang membantu untuk menjadikan seseorang itu bertaubat kepada Allah. Pada pagi ini, mula-mulanya nak masuk tajuk baru, tapi ada lagi beberapa kisah daripada kisah para pentaubat dan juga beberapa ayat Al-Quran yang memberi galakan kepada kita untuk bertaubat. Jadi kita akan mentadabbur ayat-ayat Al-Quran yang mengajak kita semua ni untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sambungan daripada kisah taubat ini. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat kepada seseorang yang kita tak jangka. Kadang-kadang kita tak boleh nak hukum seseorang tu dengan situasi yang ada pada waktu itu. Boleh jadi Allah Azza wa Jalla nak bagi kepada dia hidayah untuk bertaubat dalam cara yang tidak dijangka dan tidak disangka. Sebagaimana Ghamidiyah dan juga Ma'iz bin Malik, kita tahu mereka ni sahabat. Setelah berzina, mereka minta Nabi sallallahu alaihi wasallam hukum mereka untuk disucikan dari dosa. Ada kisah daripada salaf, seorang abid ahli ibadah yang bernama Ar-Rabi' bin Khuthaim. Ar-Rabi' bin Khuthaim. Ar-Rabi' bin Khuthaim adalah seorang ahli ibadat yang zuhud.
tetapi ada musuh yang mencemburuinya. Kemudian musuh-musuh ini nak merosakkannya, lalu diupah seorang wanita dari al-baghaya. Baghaya ni kalau kita zaman dulu dikira pelacur lah. Dia kata dia bagi 1,000 dinar bagi kepada wanita tersebut. Dia tanya, ni untuk apa? Dia kata, ni harga satu ciuman Ar-Rabi' bin Khuthaim. Mana kalau Rabi' bin Khuthaim cium kamu buat, kami bayar 1,000 dinar ni supaya Ar-Rabi' bin Khuthaim cium kamu. Wanita ni seronok dapat duit. Dia kata, bukan setakat cium, lebih daripada tu aku boleh buat. Dia pun pergi. Dhahabatil mar'atu ila hadzal 'abid az-zahid. Wanita ni pun pergi kepada Ar-Rabi' bin Khuthaim. Dia pergi, kemudian dia cuba menggodanya sehingga dia membuka pakaiannya. Bila dia buka pakaian dia, Ar-Rabi' pergi cepat-cepat pergi dekat dia. Kemudian dia pergi kata, kamu kenapa? Dia kata, kenapa buat macam ni? Lalu dia kata, bagaimana sekiranya kalau saat ini malaikat maut datang kepada kamu, sehingga dia mencabut urat leher kamu? Bagaimana sekiranya nanti pada hari kamu ditanya oleh Munkar dan Nakir? Dan bagaimana saatnya kamu dihadapkan, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Wanita tersebut terkejut. Dia pergi nak goda, akhir sekali kena tazkirah. Tazkirah tu sebab Ar-Rabi' ni terkejut wanita tu macam tu. Wanita tu pula akhirnya terkejut. Fafazi'atil mar'atu wa kharajat min 'indihi taibatan 'abidah. Akhirnya wanita itu bertaubat, memperelokkan ibadah, dia sering solat, sering puasa, sehingga wanita tersebut digelar Abidatul Kufah, ahli ibadat Kufah. Terkenal di Kufah, wanita ni jadi ahli ibadah. Padahal asalnya dia nak menggoda Ar-Rabi' bin Khuthaim. Sehingga orang-orang yang upah dia dulu kata apa? Kita dulu upah dia untuk merosakkan Ar-Rabi', tapi akhirnya dia dirosakkan oleh Ar-Rabi'. Mana dia dirosakkan tu, orang jahat ni kata bila wanita ni taubat, bunuh dalam wanita tu. Tapi sebaliknya yang berlaku pada dia, wanita tersebut bertaubat kepada Allah. Jadi sebab tu kita katakan bahawa nilai taubat ni adalah anugerah Allah. Kita tak tahu ada orang yang pembunuh boleh bertaubat, penzina boleh bertaubat, siapa saja boleh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita dah sebut dalam hadis Jibril alaihi salam, dia kata waktu dia tengok Fir'aun nak mati lemas, dan waktu Fir'aun nak mengucap, dia masukkan tanah dalam mulut Fir'aun. Pasal apa? Dia Jibril kata takut-takut Fir'aun nak mengucap. Tapi memang akhirnya walaupun dia campak sekalipun, Fir'aun akhirnya mengucap. Tapi mengucap tu Allah tak terima sebab dia dah terlambat. Asyahid dalam cerita tu, andai Fir'aun sejahat dia bertaubat sebelum nyawa dia duduk di halqa, sebesar itu pun dosa Allah terima. Kalau kita baca hadis 40, hadis 40, hadis yang terakhir, Al-Imam Nawawi mendatangkan hadis riwayat Al-Imam Tirmizi radhiyallahu rahimahullah, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis qudsi, Allah berfirman, ya ibadi atau ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani
ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ya ibn Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama thumma astaghfartani ghafartu lak. Ya ibn Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tushrika bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Kata Allah, wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampunkan kamu dan aku tak kisah apa yang ada pada kamu dari dosa. Luasnya rahmat Allah. Allah Ta'ala kata, Nabi riwayatkan dari Allah. Allah kata, ya bena Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani, selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali, aku ampunkan kamu atas apa saja dosa yang ada pada kamu, dan aku tidak peduli, kata Allah. Allah tak kisah apa dosa sebelum tu, Allah tak kisah. Zina ke, bunuh orang ke, judi ke, minum arak ke, rasuah ke, apa saja bentuk dosa, kalau dia bertaubat kepada Allah, Allah Ta'ala kata, selama kamu minta dengan aku, selama kamu mengharap kepadaku, aku ampunkan kamu dan aku tak peduli apa dosa kamu. Ya bena Adam, kata Allah, lau balagat dhunubuka anana sama, kalaulah dosa kamu ni melangit tinggi. Saya sebut pada anak murid semalam, baru ngajar ada rumah anak yatim semalam, hadis itulah. Kita kata melangit tinggi ni menunjukkan banyaknya dosa. Kalau bangunan tinggi kita panggil apa? Pencakar langit. Masa tinggi sangat sampai mencakar langit. Dosa ni kalau banyak sangat sampai ke puncak langit tinggi, segunung. Lau balagat dhunubuka anana sama, kalau dosa kamu sampai ke langit tingginya. Thumma astaghfartani, kemudian kamu minta keampunan dariku, kata Allah, ghafartu lak, aku ampunkan kamu. Ya bena Adam, wahai anak Adam, kalau kamu datang kepadaku bawa seisi bumi dari dosa, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani, kamu bertemu denganku, la tusyrika bi syai'a, dalam keadaan kamu tidak berbuat syirik, la ataituka biqurabiha maghfirah, nescaya aku akan datang membawa kepada kamu seisi bumi juga dengan keampunan. Habis hadis tu. Sempat tulis? Boleh faham kan? Pernah dengar ada? Saya ulang balik. Wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku atau bermohon kepadaku dan mengharap kepadaku, aku ampunkan kamu walau apapun dosamu dan aku tidak peduli. Satu, wahai anak Adam, sekiranya dosamu mencapai puncak langit, kemudian kamu beristighfar kepadaku, nescaya aku ampunkan kamu. Nescaya aku ampunkan kamu. Wahai anak Adam, sekiranya kamu datang bertemu denganku membawa seisi bumi dari dosa,
dalam keadaan kamu tidak mensyirikkan aku dengan sesuatu, nescaya aku datang kepadamu membawa seisi bumi keampunan. Hadis riwayat Al-Imam Tirmizi. Hadis ni nak tunjuk kepada kita apa? Bukan galakkan berbuat dosa, bukan. Oh, kalau baca hadis ni, oh kalau macam tu jomlah kita buat dosa. Pasal apa? Nanti Allah ampunkan. Tak. Hadis ni bukan galakan kepada orang yang belum berdosa untuk berbuat dosa. Hadis ni adalah galakan orang yang sudah tergelincir atau berdosa untuk kembali kepada Allah. Menunjukkan luas dan besarnya rahmat Allah. Kita dah sebut dah sebelum daripada ni. Hadis-hadis keampunan ini tujuannya untuk menjadikan manusia datang kepada Allah, bukan galakan untuk bermaksiat sehingga akhirnya dia kata tak apa, Allah kan Maha Pengampun. Kalau dia kata macam tu, dia adalah orang yang tertipu. Dia adalah orang yang tertipu. Baik. Jadi begitu luasnya rahmat Allah sehingga Allah kadang-kadang boleh memberikan keampunan dan hidayah kepada seorang sejurus sebelum dia meninggal. Saya pernah cerita satu cerita seorang syekh yang bila orang tanya dia apa kenangan dakwah dia yang paling dia tak lupa. Dia kata, aku ingat waktu aku dulu muda-muda remaja. Masa tu aku tengah semangat ajak orang ni kembali kepada Allah. Dan aku duduk di luar masjid. Masa tu aku jadi macam promoter masjid. Duduk di pintu pagar, orang lalu lalang, jom masuk, jemput masuk masjid, jemput masuk masjid. Dia kata dari ramai-ramai orang lalu tu, seorang pun tak nak dengar aku cakap. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang nampak macam tak betul. Aku panggil dia, dia datang. Aku panggil dia masuk masjid, dia ikut. Tiba-tiba aku dapati padanya bau arak yang kuat. Rupanya mabuk. Dia pun ikut mabuk. Bila masuk masjid, semua orang pandang belakang, kemudian orang berkerumun nak pukul. Dia kata aku masa tu, oleh kerana dia masuk tu aku bawa, aku rasa tanggungjawab. Aku pun peluk dia, orang nak pukul, aku tahan dia, kemudian aku panggil, Tok Imam, aku ni. Dia sebutlah nama dia ni, aku bawa dia ni. Akhir sekali orang pun bersurai. Tok Imam pun jumpa dia, kenapa kamu bawa dia masuk? Dia kata, aku bukan nak bawa dia, aku nak panggil orang. Tapi dalam ramai-ramai aku panggil semua tak masuk, dia seorang masuk. Aku kata okey lah, daripada tak ada orang lain. Masa tu dia sungguh nak berdakwah. Daripada tak ada orang lain, dia masuk. Aku kata tak apalah. Daripada tiada rotan, akal pun berguna lah. Maknanya kalau tak boleh tu, dia ni pun okey lah. Kira hari ni berjaya dakwah aku. Tok Imam tu kata tak apalah. Kalau dia nak sembahyang juga, biar dia duduk ujung sekali masjid. Jangan sekali dengan soft. Nanti bau dia mengganggu orang. Dia kata tak apa, selama dia masuk, aku jaga dia. Dia pun semayang. Habis semayang, tengok orang ujung sekali tu sujud tak bangkit-bangkit. Kemudian orang pun pergi tengok-tengok, mati. Mati di saat akhir. Padahal dia hina agak, tapi dia saat akhir hidup dia sempat bertaubat kepada Allah dan dia mati dalam keadaan sujud. Allah ni kita tak tahu rahsia dia. Rahsia Allah ni kita tak tahu. Sama juga dalam kitab kita ni, penulis mendatangkan satu kisah. Seorang wanita
Nama dia Huda. Kharajatil ukht Huda min baitiha wa laysa laha hammun siwa an yaj'alaha Allahu sababan li hidayati man haulaha. Seorang wanita namanya Huda, dia keluar daripada rumah untuk mengajak orang kembali kepada Allah. Tiba-tiba dia jumpa seorang wanita talbisul estrach. Estrach ni apa? Pakaian hak ketat lah. Bahasa kita stretch kan, kalau pakaian hak sendak. Fa ashfaqat 'alaiha minan nar. Dia pun tengok kesian dia ni pakai baju macam ni, pelik pada orang. Dia pun pergi, wahai saudari, apakah kamu nak atau aku minta izin untuk bawa kamu ke taman syurga? Boleh tak aku nak bawa kamu ke taman syurga? Dia kata. Wanita tu kata, mana? Kita pergi masjid. Cara dia ajak tu pandai. Dia kata, jom kita pergi taman. Taman mana? Taman syurga. Ayat tu. Betul kan? Kita kalau lagi, jom kita pergi kuliah. Tak nak dengan kuliah, tak ada dah. Tapi kalau kita ajak, jom pergi taman. Semangat sikit pergi taman. Tapi dia tanya, taman mana? Taman syurga. Dah tadi dah pakai siap-siap dah, tak kena undur balik dah. Dia pun okey lah. Dia pun ikut. Sampai di masjid, semua orang tengok berlaku. Wanita dia kata, tunggu sekejap. Dia pergi keluar cari kedai, beli kain, tutup. Bila pergi kain tutup, dia masuk masjid. Dia masuk masjid, kemudian dia kebetulan memang masa tu kuliah, tajuk dia syurga neraka. Dia pun solat maghrib dengan kuliah solat isyak. Masa nak tutup awal tadi, wanita Huda ni kata kat dia, pakailah sekejap pasal nanti nak masuk masjid. Lepas nak keluar masjid, bukalah balik, tak apa. Bila lepas solat isyak, dia pun keluar sama-sama. Huda tu kata, tak apa dah, keluar, kalau nak buka tak, buka lah. Dia tu kata, wallahi, demi Allah, aku tadi telah merasakan kemanisannya salat dan kemanisannya hijab. Aku tak akan buka hijabku dan aku tak akan tinggal lagi salatku. Dan insya-Allah aku akan jadi pendakwah di jalan Allah. Katanya wanita tersebut. Dia pun litah jalan. Apa berlaku? Datang kereta, panggal, meninggal. Meninggal dia dalam keadaan baru merasakan kehangatan taubat. Ini kisah benar. Ada orang macam tu. Jadi kita tak tahu bagaimana kesudahan seseorang itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang pada kita memang ahli maksiat, tapi Allah merahmatinya di akhir hayat dan kemudian dia meninggal dalam keadaan bertaubat dan masuk syurga. Batu kita yang masih hidup, yang sedang buat amal soleh, jangan sombong. Kita kena tengok orang ahli maksiat dengan pandangan kasih sayang dan kasihan. Pandangan seorang pendakwah macam mana? Bila kita tengok orang tu ahli maksiat, kita rasa nak selamatkan dia. Kita rasa nak selamatkan dia. Berapa ramai kita yang ada jiwa macam tu? Kita dah nampak ahli maksiat, kita tak nampak kadang-kadang ahli kufur. Orang non-Muslim kawan kita, baik dengan kita, belanja kita makan, tolong jaga kita. Kalau kita sakit mungkin dia ziarah di hospital. Tapi kita tahu dia tu di sisi akidah kita, kalau mati dia masuk neraka. Dia baik dengan kita. Tak ada ke rasa kita nak selamatkan dia dari azab api neraka? Nabi SAW seorang budak kanak-kanak Yahudi nazak nak meninggal.
Nabi pergi. Nabi ajak dia kepada Allah. Sehingga akhirnya ayah dia kata, dengarlah Muhammad kata. Anak dia mengucap dan mati dalam keadaan Islam. Berseri-seri wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena ada semangat. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma baqiya bainahu wa bainaha illa dhira'. Fayasbiquhu al-kitabu fay'amalu bi'amali ahli an-nar fayadkhulaha. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma baqiya bainahu wa bainaha illa dhira'. Fayasbiquhu al-kitab fay'amalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhulaha." Adanya seorang lelaki dari kalangan kamu, kata Nabi, dia hidup beramal dengan amalan ahli syurga. Baik dia. Tapi sehingga tidak tinggal antara dia dengan syurga melainkan sehasta. Dekat dah nak masuk syurga. Fayasbiquhul kitab, tiba-tiba kitab mendahuluinya, takdir mendahuluinya. Dia beramal dengan amalan ahli neraka di akhir hayat, mati, kemudian dia masuk neraka. Ada orang beramal dengan amalan ahli neraka pada seumur hidupnya, sehingga dia dengan neraka hanya tinggal satu hasta. Tapi takdir mendahuluinya, lalu dia beramal dengan amalan ahli syurga, dia mati dan masuk syurga. Taubat. Jadi kita pun tak tahu kesudahan kita. Kita mintalah dengan Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'ati. Kita minta, Allahumma khtim alaina bihusnil khatimah. Kita minta supaya Allah akhirkan hayat kita. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, perelokkanlah kesudahan kami dalam semua perkara dan urusan kami. Sebab kita tak tahu. Dan pastinya kalau begitu keadaan orang bertaubat kemudian dia meninggal dalam keadaan suci, baru bersih daripada dosa. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita nak ambil beberapa ayat. Kita dah beberapa kisah tadi, cerita tentang bagaimana ahli taubat. Dan banyak beberapa kisah lagi yang ada. Seorang wanita Maghribi yang sembuh sakitnya setelah daripada dia bertaubat kepada Allah. Rekasnya dia kena kanser, tak mungkin sembuh. Dia minta dengan doktor untuk dia keluar hospital, dan dia pergi dengan suami dia pergi ke Mekah bertaubat, minum air Zam-Zam je. Setelah waktu yang ditentukan, dia datang balik jumpa doktor sihat wal afiat. Doktor terkejut tengok dia. Akhir sekali doktor cek dia, memang bersih dari kanser. Ceritanya ialah taubat dia kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Jadi kisah taubat ni ajaib. Ni ada orang taubat suci daripada dosa. Ada orang taubat disembuhkan dari kesihatan. Ada orang taubat diberikan kekayaan. Ada orang taubat diberikan zuriat. Kita dah sebut dah kelebihan-kelebihan taubat dalam pertemuan kita minggu lepas. Baik, saya katakan tadi di awal, hari ni kita nak ambil beberapa ayat suci Al-Quran, tadabbur ayat Al-Quran berkaitan dengan taubat. Pertama, kita buka surah Ali Imran, surah yang ke-3 ayat 133. Surah yang ke-3 ayat 133. Okey. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? وَسَارِعُوا
إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Berapa ayat? 4 ayat. Ayat-ayat yang akan kita baca adalah ayat yang berkaitan dengan taubat. Kita tadabbur ayat-ayat berkaitan taubat. Pertama, surah Ali Imran ayat 133 sampai 136. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u, bersegeralah. Sebab apa kena segera? Sebab kita tak tahu bila waktu kita nak meninggal. Ni tua dah kita ni. Nak penyakit pun ada dah. Macam-macam dah mari. Nah. Ubat berapa ubat makan. Ada pagi, ada malam, cukup package. Nah. Wasari'u. Kalau tak kena ubat pun, tak kena tua pun, kadang-kadang dia boleh menjemput kita secara tiba-tiba. Ada saya seorang dua orang pak saudara. Balik baru ni pun saya ziarah dia. Seorang pak saudara ni yang abang dia kena kanser paru-paru tahap 4. Dia dah habis satu sekel dah kemo. Kemudian bila cek datang balik, bila doktor nak buat satu lagi sekel, dia dah tak larat lah. So sekarang ni dia duduk dalam keadaan pemantauan, tapi sangat-sangat usul lah. Dia ni kena kanser paru-paru, tak pernah isap rokok, tak pernah. Dia sangat jaga pemakanan dia, tapi Allah takdirkan dia kena. Tengah-tengah dia sakit ni, adik dia sihat. Baru bekerja, mahu je pencen. Tak pencen lagi, jadi masih lagi guru besar, pengetua. Tiba-tiba dalam keadaan PKP, rasa hak adik ni rasa sakit, pening. Lepas tu rasa sakit dada. Bawa pergi klinik, anak dia pun tinggal di hospital, nak balik ambil baju. Dia kata ayah kena masuk ward. Ambil baju, balik. Sampai rumah, hospital telefon, ayah dia meninggal. Adik tak sakit, abang ni sakit. Tiba-tiba, siapa pergi dulu? Adik. Kita tak tahu. Sebab tu Allah Ta'ala kata, wasari'u, bersegera, jangan tangguh. Kalau hari ni kita rasa nak taubat hari ni. Hari ni, saat ini, istighfar kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, kepada keampunan dari Tuhanmu, dan syurga yang luasnya langit dan bumi. Syurga yang luasnya langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang Allah sediakan bagi orang yang bertakwa. Siapakah mereka?
alladzina yunfiquna fis sarra, orang-orang yang menafkahkan harta mereka, berinfak, fis sarra wad darra, waktu senang, waktu susah. Infak, waktu senang, waktu susah. Hari ini seorang sahabat saya post satu keratan pepatah Arab. Saya translate dan saya post pula dalam Facebook saya pagi ni. Dia kata min ajaibid dunya, dari termasuk keajaiban dunia ialah kamu melihat orang kaya mencuri, orang fakir bersedekah. Betul? Keajaiban dunia. Ada orang kaya tapi curi, tapi fakir boleh sedekah. Ajaib kan? Ayat Quran ni kata apa? Orang ahli syurga, dia waktu kaya pun dia sedekah, waktu fakir pun dia sedekah. Tak mampu banyak, sedekah sikit. Tapi infak orang fakir kadang-kadang lebih besar pahala dia daripada waktu dia kaya. Jadi Allah Ta'ala kata antara sifat ahli syurga, mereka sedekah waktu mereka senang dan waktu mereka susah. Wal kadhiminal ghaidh, dan mereka menahan marah. Wal 'afina 'anil nas, dan mereka memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah suka kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Siapa lagi? Walladzina idza fa'alu fahishah, orang yang bila berbuat dosa, zakarullah, mereka teringat kepada Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Mereka ni bila buat benda salah, buat dosa, buat atau menzalimi diri mereka sendiri, mereka ingat kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, mereka pun minta keampunan dari Allah. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah, siapa yang boleh mengampunkan dosa selain Allah? Tak ada. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak berterusan melakukan dosa dalam keadaan mereka tahu. Apa kesudahannya? Ayat ni satu ayat khusus sebut tentang antara ahli syurga adalah orang yang berdosa tapi mereka taubat dari dosa. Yang atas orang buat ibadat. Ayat 134, orang bertakwa ni, ayat 134 adalah orang yang infak, buat baik. Time senang infak, time susah infak, buat baik. Tahan marah, maafkan manusia, dan Allah suka orang buat kebajikan. Ni satu ciri ahli syurga, iaitu mereka buat baik. Tapi ada juga ahli syurga yang sifatnya pendosa. Walladzina idza fa'alu fahisha, ahli syurga ada buat dosa tak? Ada. Mana dalil ayat ni? Tapi mereka bukan sekadar buat dosa, tak, dia tak berhenti situ. Ada tak ahli syurga dari kalangan ahli maksiat? Ada. Ahli syurga buat dosa tak? Buat. Tapi sifat ahli syurga bila buat dosa, dia ingat kepada Allah, dia istighfar, dan dia berhenti. Jadi golongan yang kedua ni golongan yang mana mereka masuk syurga dengan taubat. Dia bukan masuk syurga dengan ibadat. Macam kisah yang kita sebut tadi lah. Ni Allah Ta'ala sebut walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Orang yang mati bunuh 100 nyawa, dia masuk syurga dengan apa? Taubat. Dia sempat salat? Tak. Ada sahabat Nabi masuk Islam, terus pergi berjihad, mati syahid. Iyalah amalan dia mati syahid tu baguslah.
Tapi kalau macam Hanif, dia tak sempat salat, tapi masuk syurga. Dengan apa dia masuk syurga? Dengan taubat. Jadi kita tak tahu kita ni masuk syurga dengan apa pun kita tak tahu. Amalan soleh kita diterima atau tidak oleh Allah, wallahu ta'ala. Dosa memang ada, confirm. Istighfar, istighfar. Sama ada Allah masukkan kita ke dalam syurga sebab amal soleh kita atau sebab istighfar kita, kita tak tahu. Tapi Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni 133, 134, 135, 134 orang masuk syurga dengan amal soleh, 134 orang masuk syurga sebab taubat. Allah Ta'ala kata, ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim. Mereka ini balasan, ganjaran bagi mereka adalah syurga. Bukan saya kata, Allah yang kata. Kita bacalah, ni Allah Ta'ala kata ni. Luasnya pengampunan Allah dan luasnya rahmat Allah. Mereka ini balasannya, ganjarannya keampunan dari Tuhan mereka dan syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik ganjaran bagi orang yang beramal. Jadi akhirnya taubat pun amal juga. Taubat pun amal juga. Baik. Kita ada beberapa ayat yang kita nak kena ambil tadabbur hari ini. Kita pergi kepada surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar ayat 35. Surah 39 ayat 53. Ayat 53. Jumpa? Surah 39 ayat 53. Surah Az-Zumar. Allah Subhanahu wa taala kata, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Maka surat 464. Cuba buka 464. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Ayat 53. Katakanlah, wahai hamba-hambaku. Siapa yang Allah suruh kata? Katakanlah, wahai Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, serulah hamba-hambaku. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas atas diri mereka sendiri. Orang ni buat maksiat, melampaui batas atas dirinya sendiri. Tapi ayat Quran ni Allah panggil mereka dengan panggilan apa? Allah tak buang mereka. Allah masih panggil mereka sebagai hamba-hambaku. Ini menunjukkan kasih sayang Allah kepada orang yang tergelincir dari jalannya. Allah tak marah. Allah panggil dengan panggilan yang penuh kasih sayang. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka. Allah panggil hamba ni bukan kepada orang amal soleh saja tak. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Masih lagi dengan panggilan hamba. Allah Ta'ala tak kata, hei manusia yang banyak buat dosa. Tak.
Allah Ta'ala tak sebut wahai orang-orang yang banyak melakukan dosa. Allah boleh kata ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim, sebagaimana Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah boleh panggil ya ayyuhan nas, wahai manusia. Allah boleh panggil ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang-orang kafir. Semua ada dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ada dalam Quran. Ya ayyuhan nas ada dalam Quran. Ya ayyuhalladzina kafaru ada dalam Quran. Allah boleh panggil. Tapi Allah tak panggil macam tu. Allah panggil ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Dalam hadis pun lagu tu juga Nabi sebut. Allah panggil orang yang banyak dosa ni, masih lagi Allah panggil wahai hambaku. Dengan syarat dia mengaku dia hamba Allah. Dia mengucap la ilaha illallah. Tapi kalau dia tak mengucap la ilaha illallah, dia sendiri tak mengaku dia hamba Allah, so no point kalau Allah nak merahmati dia. Okey, jadi hadis ni atau ayat ni menunjuknya luas kasih sayang Allah. Pada sudut apa? Satu, panggilan Allah kepadanya. Allah kata, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas atas diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa. Walau apa pun dosa kamu, jangan putus asa. Maksiat kamu buat apa, jangan putus asa. Dia bunuh orang tak apa. Dia rasuah, dia judi, dia curi. Dia zina. Dia merampas. Dia buat apa dalam dunia, tak kisah. Pasal apa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Ada tak dosa yang terkecuali daripada ayat ni? Tak ada dosa yang terkecuali. Marilah siapa pun dosa dia. Kalau dia tanya, ustaz, saya ni dah terlanjur, ustaz, saya ni dah banyak dosa kesalahan, saya dulu waktu kerja begini, pecah amanah ke apa. Tak ada yang menghalang kamu daripada taubat. Apa jenis dosa? Tak terkecuali. Sebab apa? Allah yang kata innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, Allah mengampunkan segala dosa. Ayat ni menunjukkan semua dosa, semua jenis dosa, semua bentuk dosa, besar ataupun kecil, boleh diampunkan oleh Allah. Apatah lagi kalau dosa kecil. Dosa kecil ni dia terampun dengan ibadah. Kita salat, datang ke masjid, melangkah ke masjid, dah diampunkan dosa. Kita wudu, diampunkan dosa. Kita puasa, diampunkan dosa-dosa kecil. Jumaat ke Jumaat, diampunkan dosa kecil. Banyak sangat. Kata amin dengan malaikat, waktu imam kata amin, kita kata amin, diampunkan dosa. Bila kata sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, diampunkan dosa. Dosa-dosa kecil ni diampunkan dengan. Kalau dosa besar, kena taubat. Tapi ada tak dosa yang Allah tak akan ampun? Jawapannya tak ada. Kecuali dia mati dalam keadaan bawa dosa tu, di saat itu Allah tak ampun. Tapi kalau dia masih hidup, sejahat Fir'aun pun, kalaulah dia taubat sebelum daripada nyawa dia duduk di halqum, nescaya Allah ampunkan dosa dia. Okey? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Allahu Akbar. Baik. Kita tadabbur ayat yang seterusnya. Jadi ayat tadi menunjukkan apa?
Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah rasa Allah tak akan ampunkan. Husnuzan dengan Allah. Oh, ni saya baca khutbah dalam bahasa Arab dekat embassy tu, tajuk dia antara iman dan musibah. Bila sebut kenapa Allah ciptakan keburukan. Kenapa Allah cipta keburukan? Boleh tak Allah tak ciptakan keburukan? Kalau orang tanya kenapa orang perang arak jadi? Kenapa Allah Ta'ala buat arak ada? Kenapa babi ada? Tak bolehkah dunia tanpa arak? Orang perang tak jadi. Dia akan jadi cuka je, tak jadi arak. Boleh tak? Kalau Allah berkehendak, boleh je. Kalau Allah tak nak buat tu babi tu ada, pupus mudah je bagi Allah. Tapi kenapa adanya benda haram? Kenapa adanya orang jahat? Kenapa adanya musibah, wabak dan seumpamanya? Kenapa Allah ciptakan keburukan? Sebab baik dan buruk semua datang dari Allah. Cuma Nabi SAW dia tidak menyandarkan keburukan kepada Allah. Jangan kata kita dulu ahli maksiat, memang sebab memang Allah Ta'ala nak suruh aku jadi jahat. Allah tak pernah suruh buat jahat. Cuma Allah izinkan. Ada beza antara perintah dengan izin. Inna Allah la ya'muru bil fahsya. Allah tak pernah suruh buat jahat. Allah ajak buat baik ada. Tapi kalau kena buat jahat, Allah izin. Jadi ada beza. Jangan menyandarkan keburukan kepada Allah. Tapi kalau bertaubat, kalau Allah bagi hidayah, yes, kita sandarkan kepada Allah. Faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsah. Dalam satu hadis, Nabi SAW sebut, siapa yang sampai di hari akhirat dia mendapati kebaikan, pujilah Allah. Tapi kalau dia mendapati selain dari kebaikan, maknanya nerakalah. Fala yalumanna illa nafsah, jangan dia cela melainkan dirinya sendiri. Kerana Nabi SAW tidak pernah menyandarkan keburukan kepada Allah. Walaupun kita tahu Allah menciptakan kebaikan dan keburukan. Sebab apa? Kenapa Allah ciptakan keburukan? Antaranya sebab pertama, Allah menunjukkan kekuasaannya. Bahawa dia mencipta, boleh cipta kebaikan, dia juga boleh mencipta keburukan. Yang kedua, Allah nak uji manusia. Allah nak uji manusia. Sebab tu dosa ni, Allah tak halang manusia buat dosa. Allah larang manusia buat dosa, tapi Allah tak halang manusia buat dosa. Beza larang dengan halang. Orang nak curi, tiba-tiba kaku dak tangan dia nak ambil benda dia nak curi. Tak. Boleh je dia nak ambil. Orang nak bunuh orang, tiba-tiba tangan dia nak petik trigger tu. Picu tu, pemicu dia panggil. Nak tarik trigger tu, tak dapat, kaku. Pasal apa? Allah tak berlaku gitu. Kalau dia nak bunuh orang, dia bunuh. Tak ada yang menghalangnya daripada dosa. Sebab apa? Sebab Allah nak uji manusia. Nombor dua, sebab Allah nak uji manusia. Yang ketiga, sebab Allah Azza wa Jalla nak merahmati manusia. Macam mana sebab Allah nak merahmati manusia? Sebab bila manusia bertaubat, Allah akan merahmatinya. Kalau dia tidak berdosa, dia tidak akan bertaubat kepada Allah. Okay? Jadi Allah ni Ar-Rahim, Al-Ghafur, Maha Pemurah, Maha Pengampun. Bila orang buat dosa, maka dia minta dengan Allah, Ya Allah Tuhan yang Maha Pemurah, Ya Allah Tuhan yang Maha Pengampun. Jadi dengan sebab itu Allah merahmatinya.
Itu tiga, antara tiga. Disebut 6 secara detail, tapi saya sebut tiga tu sebagai yang poin utama. Kenapa Allah menciptakan musibah, keburukan, dosa? Boleh berlaku. Sebab Allah pertama nak tunjukkan kekuasaannya, yang kedua nak uji manusia, dan yang ketiga Allah nak merahmati manusia. Nak tunjukkan ataupun nak apa tu? Nama-namanya yang indah tu, Allah Ta'ala nak rahmati manusia dengan nama-namanya yang indah. Baik, kita pergi kepada ayat yang seterusnya. Ayat yang seterusnya kita ambil ayat surah Al-A'raf ayat 146. Surah Al-A'raf ayat 146. Surah yang ke-7. Surah yang ke-7 ayat 146. Jumpa? Kata Allah, سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Ayat ini Allah Azza wa Jalla menunjukkan adanya manusia yang sombong. Orang yang tak taubat ni orang yang sombong. Apabila dia sombong, apa jadi? Allah Azza wa Jalla akan pesongkan dia. Lagi dia sombong dengan Allah, lagi Allah palingkan dia. Orang ni jangan sombong dengan Allah. Kisah yang saya sebut di awal tadi, hatta orang yang mati dalam keadaan sujud tu, apa yang ada pada dia? Ialah menerima ajakan. Dia tak sombong. Cuma mungkin pada saat sebelumnya tak ada orang ajak dia. Ada orang, tak ada orang tak pernah ajak dia untuk taubat. Orang tak pernah dakwah dia ada. Tapi di saat orang ajak dia, dia tak sombong. Okey. Kan? Boleh jadi itulah saatnya orang ajak dia pun okeylah saya. Yang mati dalam keadaan sujud tu mabuk tu. Orang ajak dia pergi masjid. Dalam keadaan semua orang lain tak nak pergi, dia sanggup. Tak apalah aku pergi. Dia ada dalam hatinya sifat nak tunduk. Jangan sombong. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang sombong? Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku akan palingkan hati orang-orang yang sombong, takabur di muka bumi dengan tiada alasan yang benar. Aku akan palingkan dia dari ayat-ayatku. Dan mereka yang bersifat demikian, jika mereka melihat sebarang keterangan bukti, mereka tidak akan beriman kepadanya. Bila dah sombong, Allah datangkan bukti, tetap tidak beriman. Tetap tidak beriman. Itu bagi orang beriman. Kalau orang yang bagi orang tak beriman. Kalau orang yang beriman tak nak taubat, sombong juga. Dia asal dia imanlah, okeylah. Nak banding dengan orang kafir. Tapi masih lagi sombong untuk bertaubat. Kalau orang macam ni datang tanda-tanda kekuasaan Allah, tetap mereka tidak kembali.
Ada orang bila sakit tu sakit dah, tapi bila orang suruh solat masih tak nak solat. Padahal Allah dah bagi dah tanda kepada dia. Time sakit tu patutnya dia nak taubat, tapi tak. Bila dah sombong ni, sakit tu pun tak nak kembali. Allah bagi ujian kepada dia, harta dia kebakaran, anak dia meninggal, kereta dia aksiden, macam-macam. Tapi dah nama sombong, tetap tidak akan kembali kepada Allah. Jangan jadi macam tu. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada hidayah petunjuk, mereka tak akan ambil jalan tersebut. Dan ni buta dah ni, tak buta dah ni. Buta hati. Nampak jalan, tak akan ambil jalan tersebut. Wa in yarau sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila. Bila dia nampak jalan kesesatan, jalan itulah yang dia akan ambil. Lagi sesat. Dia tak nak. Kita ajak tak nak. Nampak jalan kesesatan, nak pergi. Daripada mana asal penyakit ni? Daripada penyakit sombong. Sombong dengan siapa? Sombong dengan Allah. Dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina, yang demikian itu kerana mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka senantiasa lalai daripadanya. Maka inilah kesudahan bagi orang yang lalai. Okey. Ayat yang seterusnya. Kita ada berapa minit lagi? 5 minit lagi. Ayat yang seterusnya. Ayat yang ke-99 dari surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun ayat 99. Surah nombor 23. Muka surat 348. Allah Ta'ala kata apa? Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan kesudahan golongan yang kufur dan ingkar itu apabila sampai ajal maut kepada salah seorang di antara mereka, maka dia berkata, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Kembalikanlah aku ke dunia, supaya aku mengerjakan amal-amal yang saleh dalam perkara yang telah aku tinggalkan. Dia minta kembali ke dunia supaya dapat beramal saleh. Kalla, tidak sama sekali. Sesungguhnya perkataannya itu hanyalah kata-kata yang dia saja katakan, yakni Allah. Sedang di hadapan mereka ada alam barzakh yang mereka tinggal tetap padanya sehingga hari kiamat, sehingga hari mereka dibangkitkan. Ayat ni nak menunjukkan kepada kita betapa hidup kita ni, masa yang masih ada ni sangat berharga. Bertaubatlah waktu kita masih ada peluang untuk bertaubat. Orang yang dah mati, dia minta dengan Allah nak kembali untuk bertaubat, tapi Allah Ta'ala tak bagi. Kalau dia dapat, contoh orang tadi lah yang saya sebut di awal cerita tadi,
Beza antara dia dan kematian dia 1 jam. Sejam sebelumnya dia adalah ahli maksiat, pakai baju pun sendak-sendak, tak pernah solat. Sejam je beza. Dalam kisah Huda tadi, penulis kata tajuk dia bertaubat sejam sebelum mati. Dia hanya ada bahasa sejam. Akhirnya orang tu ajak datang kuliah maghrib, solat maghrib, kuliah, solat isyak, pakai kain, tak nak buka dah. Dia kata aku dah tak akan buka hijab ni, aku tak akan tinggalkan solat. Dia pun letak di atas jalan. Sejam. Betapa berharganya sejam tu. Kalaulah orang lain tahu cerita ni, ya Allah, aku tak akan sejam. Kalau 10 minit pun tak apa. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Bila dah meninggal, kalah, tak boleh dah. Dekat tu je. Jadi, waktu kita masih ada ni, beristighfarlah kepada Allah. Walaupun kita rasa kita ni belum lagi sempurna baik. Ada orang taubat, dia jadi 100% baik sungguh. Tapi ada orang mungkin dia tak boleh nak baiki diri dia 100%. Dia boleh baiki 50%. Atau dia boleh baiki 30%. Dia kata aku nak taubat, cuma perjalanan taubat masih lagi jauh. Kurang-kurang aku nak melangkah. Dan tuan yang dirahmati Allah, pembunuh 100 nyawa tu tak sampai pun lagi tempat dia. Dia hanya berjalan, mulakan perjalanan taubat. Allah dah ampunkan dosa. Jangan tangguhkan taubat untuk kita tunggu. Dah perfect, aku dah ready, aku dah sedia dah, barulah aku nak taubat. Tak. Mungkin hari ni kita kata, ya Allah, aku nak taubat. Walaupun aku belum ready lagi, tapi taubatlah dulu ya Allah. Bagilah hidayah aku petunjuk. Mungkin hari ni nak mula solat di awal waktu, ataupun solat 5 waktu tak nak tinggal je. Tak apalah, solat di awal, kau solat berjamaah, kau solat di masjid, kau di rumah, hak tu kemudian. Cuma lah ni nak taubat, nak jaga solat 5 waktu. Tak adalah kata bila dah taubat ni kena solat 5 waktu berjamaah di masjid, saf yang pertama belakang imam. Lepas tu kena baca Quran lepas daripada tu. Dak 100% saya orang tengok, siapa dia ni mamak mana hari. Ada orang macam tu, tapi bukan syaratnya semua taubat kena macam tu. Kan kita dah kata istighfar dulu. Perjalanan taubat ni kadang-kadang jauh. Kalau kita tak boleh berubah 100%, 20%, 30%, 40%, slow-slow kita tak tahu, mungkin masa depan kita, wallahu ta'ala. Tapi andai kita meninggal dalam perjalanan itu, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allahu Akbar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, ayat banyak lagi, masa yang tak ada. Jadi kita berhenti setakat itu dululah. InsyaAllah apa yang tak boleh ambil semua, yang sedikit tu mudah-mudahan sudah boleh menjentik hati kita ni untuk sama-sama kita menyusuri atau memulakan perjalanan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik daripada kekurangan dan kesalahan saya, mohon kita semua sama-sama diampunkan oleh Allah. Mohon kita semuanya dicukupkan kekurangan kita, ditutup keaiban kita, diampunkan kesalahan kita, dan dihapuskan semua kesilapan-kesilapan, sehingga akhirnya kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah merahmati dan memasukkan kita ke dalam syurga. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.